So akhirnya kita teruskan dengan ahli panelis kita yang tak lain dan tak bukan saudari Parmes. Mari kita menjemputnya untuk membentangkan puncanya krisis ini, krisis perumahan ini, dan bagaimana punca berikut memberi kesan kepada golongan marhain pada hari ini. Dipersilakannya saudari. Salam perjuangan. Okey. Saya sedang tunggu slide saya. Ini adalah slide terakhir. Slide pertama saya. Okey. Hari ini kita akan bincangkan isu tadi ramai dah sentuh rumah untuk golongan B40 bawah 40% di bawah sosial masyarakat di Malaysia. Adakah mampu untuk membeli sebuah rumah ataupun membeli rumah itu hanya sekadar mimpi sahaja? Jom kita pergi lebih lanjut lagi. Next slide. Bulan Oktober ini adalah sangat signifikan sebab Hari Habitat Sedunia juga pada Oktober setiap hari Isnin, dan habitat maksudnya tempat teduh, tempat tinggal yang sesuai dan selamat untuk seseorang manusia, sebuah keluarga. Dan Oktober ini juga adalah Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa 17 hari bulan nanti, dan disebabkan itu juga kita menganjurkan Siri Forum 6 hari ini. Dan Oktober ini 10 hari bulan lepas adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia, di mana kemiskinan ada memberi kesan kepada kesihatan mental kepada manusia. So ini Oktober ini adalah sangat signifikan. Next. Rumah adalah hak asasi, bukan komoditi. Ya, kalau kita tengok Deklarasi Istanbul Agenda Habitat 1986, di mana kerajaan harus memastikan perumahan yang mencukupi untuk semua dan juga kawasan perumahan yang selamat, sehat dan boleh didiami. Ini adalah deklarasi antarabangsa sesudah wujud sejak 1986. Kenapa kami di Gabungan Marhain mengatakan rumah adalah asasi? Seperti mana yang saudara Gregory kata, rumah adalah keperluan untuk manusia hidup, untuk keluarga hidup, seseorang kanak-kanak hidup dan membesar. Dan kita kata rumah bukan komoditi. Kita kata rumah tidak boleh dijadikan suatu hartanah, suatu aset, suatu barang untuk dijual beli hanya untuk mengaut keuntungan dan melupakan keperluan hak asasi seseorang itu. Next. Masalah perumahan rakyat Marhain. Kalau kita lihat dari tadi, kita ada wakil daripada masyarakat ladang, peneroka bandar, daripada pangsapuri rumah kos rendah dan anak muda. Dan isu tadi mereka sudah membincangkan, saya hanya nak tekankan di mana pekerja ladang yang dulu 4 generasi hanya mendapat gaji harian sehinggalah tahun 2000, di mana selepas ada siri perjuangan menuntut akta gaji bulanan untuk pekerja ladang, di mana pada tahun 2001 tak silap saya kerajaan menggubal akta gaji minima 350, dan pada tahun 2012 baru ada akta gaji sekarang 1,200. Jadi kalau kita tengok gaji minima itu sendiri di bawah paras kemiskinan. Jadi pekerja ladang dari dulu sampai sekarang 4 generasi gaji tak ada, gaji tak cukup, tak boleh beli rumah. Itu garisnya. Peneroka bandar, kalau kita tengok siapakah peneroka bandar ni? Peneroka bandar ni bukan orang kaya-kaya yang duduk di banglo-banglo. Mereka adalah peniaga-peniaga kecil, makcik-makcik kita yang jual nasi lemak, yang jual kuih-muih, buruh kasar yang kerja sebagai tukang sapu, sebagai pengawal. Jadi mereka adalah kumpulan miskin bandar yang tinggal di kampung-kampung, dan mereka adalah kini sudah wujud generasi keempat dan kelima masih tinggal di kampung peneroka. Dan peneroka ini bukan settingan macam Kak Manis kata. Peneroka ini adalah orang yang dijemput oleh kerajaan pada tahun 70-an untuk membangunkan bandar-bandar, membangunkan negara. Jadi mereka mempunyai hak terhadap tanah itu. Dan golongan ini tak ada EPF, tak cukup EPF, tak ada saving, manakah nak beli rumah?
Okey, mangsa puri kos rendah macam Abang Yuswan katakan tadi, banyak masalah penyelenggaraan. Dan salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah penyelenggaraan adalah ramai yang menyewa rumah kos rendah. Mengapa mereka menyewa rumah kos rendah? Sebab mereka tak mampu nak beli rumah. Siapakah yang duduk di rumah-rumah kos rendah ini? Kita balik kepada orang-orang yang kerja di sektor buruh kasar, peniaga-peniaga kecil, pekerja-pekerja kilang, tukang-tukang sapu, informal worker. So mereka-mereka yang bergaji kurang, bergaji sikit, tinggal di sana menyewa dan mereka tak mampu beli. Bila mereka tak mampu menyewa, mereka tak contribute kepada maintenance itu. Okey, dan anak muda tadi, adik Azura sudah cakap panjang, memang anak muda punya masalah. Even PPR, anak muda nak apply PPR pun, oh no, cannot. Kamu bujang, tak boleh. So, memang, so isu dia memang, okey, terasa. Next slide. Next slide. Okey, apakah realiti? Ini tadi pun saudara Gregory, saudari Azura pun dah kata, pendapatan lawan dengan harga rumah. Kalau kita tengok kumpulan B40 ada 4 kategori. Kumpulan 40% miskin ini ada 4 kategori. Satu yang mendapat gaji kurang daripada 2,500, B2, kumpulan kedua 2,500 hingga 3,000, kumpulan 4 3,000 hingga 3,900, kumpulan 3, kumpulan 4 3,900 hingga 4,800. Ini adalah kategori-kategori, dan kalau kita tengok gaji minima, kalau kita letak gaji minima 1,200, dan kebanyakan pekerja-pekerja kilang ke tukang sapu ke guard ke pengawal keselamatan ke, mereka seorang dapat 1,200. Kalau 2 orang kerja dalam satu rumah, gaji mereka dalam lingkungan 2,500. Yalah, saya ni kuat, rajin kerja apa-apa, okey, OT banyak, saya hanya mampu masuk ke dalam B2 2,500 hingga 3,000. Manakah nak beli rumah? Ya, so kalau kita tengok pada masa yang sama, kita tengok harga rumah pada masa sekarang. Ini ada 2 contoh di sini. Ini rumah-rumah Selangor dengan rumah Prima. Kalau kita tengok iklan rumah Selangor, dia kata murah gila, 265,000. So ini murah gila 250,000. Wow. Kalau kita tengok Bank Negara pada tahun 2018 ada mengatakan bahawa 80% rumah yang tidak terjual di Malaysia adalah berharga lebih daripada 250,000. Oh. Dan juga dalam satu wawancara baru-baru ini, satu wawancara dengan bernama Ketua Pengarah KPKT telah mengatakan bahawa untuk membeli rumah Prima berharga 300,000, satu isi rumah perlu ada pendapatan sebanyak 7,000. Dah tak boleh beli dah B40. Okey, so apa kita ini gaji kita tak naik. Ini Bank Negara ada mengatakan salah satu faktor kepada mengapa rakyat Malaysia tidak mampu untuk membeli rumah adalah kerana gaji yang sangat rendah. Peningkatan dalam gaji itu macam kura-kura, lambat sangat, tetapi harga rumah sudah melonjak macam roket. So itulah perbezaan. Jadi memang adalah satu mimpi kepada golongan marhain untuk membeli rumah. Next slide. Sebelum itu ada okey. Adakah pekerja ladang, peneroka bandar dan rakan-rakan di luar yang tak ada homeless? Ini ada hak untuk memperjuangkan hak perumahan mereka. Semestinya ya. Kalau kita lihat masyarakat pekerja ladang. Masyarakat pekerja ladang sudah 4 generasi membanting tulang nadi negara, ekonomi negara membangunkan ekonomi negara, dan syarikat perladangan plantation ini telah menggunakan tenaga kerja mereka dan menjadi kaya raya, dan sekarang sudah buka banyak plantation di luar-luar negara, tetapi masyarakat ladang di Malaysia masih mundur. Jadi apakah jasa pekerja ladang ini dilupakan sebegitu sahaja? Okey, dan kalau kita lihat peneroka bandar
sejak mereka meneroka hutan paya bakar semua, mereka telah menaikkan nilai kepada tanah yang mereka duduki, mereka kerja di sana, mereka telah menyumbang tenaga kerja mereka kepada ekonomi. Mereka sama-sama membangunkan, jadi mereka ada hak, ada equity ke atas tanah tersebut. Jadi disebabkan itu, kalau kita lihat sejak tahun 80-an sehingga hari ini, kita sudah ada kumpulan-kumpulan aktivis-aktivis masyarakat yang wujud untuk membantu pekerja-pekerja ladang peneroka bandar dalam memperjuangkan hak perumahan mereka. Kalau kita lihat Alegal adalah sebuah kumpulan akar umbi di Ipoh di Perak, dan juga Suara Warga Pertiwi SWP di KL dan Selangor, Community Development Center di Kajang Selangor, dan KKM Kumpulan Kemajuan Masyarakat di Pening, Community Front di Negeri Sembilan, dan satu lagi kumpulan yang kerja adalah Rakan. Dan juga tidak dilupakan satu lagi kumpulan kawan kami di mana Permas, saya rasa saudara Aru ada bersama dengan kita sekarang, Permas yang memperjuangkan hak penghuni rumah panjang. Jadi kumpulan-kumpulan di sebelah kiri yang pink itu telah menubuhkan jawatan kuasa sokongan masyarakat ladang, satu jaringan besar yang dianggotai diwakili oleh pekerja-pekerja ladang, dan juga jawatan kuasa sokongan peneroka bandar dianggotai oleh peneroka bandar ini. Dan kalau kita lihat pada tahun 2000 kita sudah ada satu jaringan rakyat di mana kita menggabungkan semua masyarakat tertindas daripada ladang, peneroka bandar, anak muda, daripada kilang, informal sector semua. And then sekarang kita teruskan perjuangan ini dengan Marhain, dengan jaringan Marhain. Next slide. Okey, ini Marhain, di bawah Marhain kita ada lebih kurang 61 ladang dan ladang-ladang dan 33 kampung-kampung peneroka dan 45 pangsa puri kos rendah. Ini adalah di bawah jaringan Marhain. Next slide. Okey, antara dalam 30 tahun perjuangan menuntut hak ini, ada kampung, ada apa kita panggil ladang-ladang telah menang memperolehi rumah percuma ataupun rumah subsidi penuh. Macam di sini kita ada gambar-gambar ladang Bremer, ladang Bangi, ladang Dunedin, ladang Semenyih, dan di sini di bawah ini Kampung Brembang di KL. Ini adalah majlis penyampaian kunci. Next. Ini adalah senarai kawasan-kawasan menang. Kalau kita tengok yang sebelah kiri adalah ladang warna kuning, ladang Bremer, Bangi, Dunedin, Semenyih, Sungai Rincing, ladang Sungai Rincing, Selangor, Sungai Rasa, Selangor, Bukit Jelutong, Subang, ladang Brooklands, ladang Tumbuk, ladang Bukit Tinggi, ladang Midlands, ladang Dominion, dan ladang Cangkat Salah Perak, Gelebang Perak, Sati Sila Perak, Kamiri Perak, Victoria Kedah. Kalau saya ada tertinggal apa-apa, maafkan saya sebab ada rakan-rakan daripada ladang-ladang yang menang ada di sini. Dan ini adalah kampung peneroka yang telah menang, sama ada rumah tanah ataupun bagi peneroka, kampung-kampung peneroka yang dinafikan rumah ganti, mereka telah fight untuk dapatkan rumah ganti dengan harga yang murah, RM25,000, RM35,000. Jadi ini adalah kampung Kediri Ipoh, kampung Cepur, kampung Pinang, kampung Merutin, kampung Brembang, kampung Sungai Nipah, Saujana, kampung Udara, kampung Kayu Ara, kampung Seribina, Kampung Tok Subuh, Hospital Kuarters Sungai Jeluk, dan kita juga ada terlibat dalam perjuangan flat kos rendah di mana Taman Permata Dengkil. Mereka adalah penempatan semula daripada ladang-ladang di sekitar Putrajaya yang ada sekarang ni, 5 buah ladang. Mereka ditempatkan di 5 flats, di mana flats itu pada masa tsunami sudah bergegar, sudah ada ini. Okey, dan sekarang disebabkan perjuangan mereka, kerajaan telah membina rumah teres kepada mereka, ya. Dan satu lagi adalah Taman Sri Raya Abandoned House. Mereka Saudari, kalau boleh kita nak ada ayat last slide. Okey. Alright. Okey, ini adalah tuntutan rakyat Marhain. So kita mahukan apa yang dirasakan berpatutan adalah harga rumah kurang daripada 100,000 mampu dibeli. Okey, dan lebihkan rumah PPR
Ya, sebab kita tengok sejak tahun 2014 tak ada pembinaan rumah-rumah PPR, so kita perlukan lebih banyak rumah PPR untuk menangani masalah homeless dan bujang-bujang semua, dan hentikan pengusiran. Rumah ganti, perlu ada rumah ganti rumah, dan penyelenggaraan pangsa berkos rendah sepatutnya diambil alih oleh Majlis Perbandaran. Itu sahaja, terima kasih. Salam perjuangan. Okey, terima kasih Saudari Parames. Ya, pembentangan beliau memang membukakan mata kita semua. Ya. Sumbangan golongan peneroka pun untuk saya ternanti amat besar dan membukakan mata saya kerana saya tidak sedar yang mereka lah yang telah membantukan memperkasakan ekonomi negara kita. Dan saya rasa kita semua memang setuju bahawa rumah itu bukanlah komoditi tapi sebuah hak asasi seorang manusia.